Hai, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Dr. Ustazah Cik Sharifah Khatijah binti Syed Abu Bakar. Kami dari kumpulan 1 ingin membentangkan tajuk jurnal kami yang bertajuk Adab dan Akhlak Membentuk Sasiah Pelajar. Di sini kami terdiri daripada 10 orang ahli. Nama-nama ahli tu boleh tengok di sebelah kiri, kanan. So kita teruskan kepada pengenalan dalam jurnal ini. Okay, next. Okay. Di dalam jurnal kami terdapat beberapa isu yang kami cuba bahaskan, iaitu penulisan jurnal kami akan membahaskan mengenai hubung kait antara pendidikan dan isu-isu semasa yang berlaku di Malaysia. Di dalam jurnal kami juga, kami akan membahaskan adakah akhlak dan pendidikan mempunyai hubungan yang kuat dalam membentuk sasiah seseorang pelajar. Adab dan akhlak yang baik perlu dimiliki oleh setiap insan di dunia. Malahan, pendidikan yang cukup menjadikan teras kepada pembangunan sesuatu masyarakat. So di sini akan kita bandingkan atau kita akan menunjukkan bahawasanya adab dan pendidikan itu amatlah penting seiring dengan pembangunan seseorang insan. Pendidikan Malaysia, kita terdapat satu falsafah pendidikan kebangsaan yang merupakan satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dari segi rohani, emosi, intelek dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhannya kepada Tuhan. Seterusnya terdapat usaha falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berterampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap kerohanian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Okey, seterusnya. Okey, saya petik daripada kata-kata hikmah daripada tokoh yang amat terkenal, iaitu Buya Hamka. Beliau mengatakan kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. So, di sini beliau ingin mengatakan bahawa sekiranya adab dan ilmu seseorang itu tinggi, maka ternampaklah bahawa dirinya mempunyai keterampilan diri yang sangat-sangat cantik dan baguslah. Okay, seterusnya. Di sini pula kata-kata Sherlock yang ini yang berkata bahawa kualiti hidup manusia boleh dibahagikan kepada 8 prinsip ini, iaitu kesejahteraan emosi, hubungan interpersonal, kesejahteraan perkakasan, perkembangan personal, kesejahteraan fizikal, pembuatan keputusan, hubungan sosial dan hak. Untuk membina kehidupan yang berkualiti ini, di sini mempunyai satu peranan penting, iaitu pendidikan amat penting dalam membina kualiti hidup pada setiap manusia inilah. Yang 88 tu, sekiranya tak ada pendidikan, so tak akan terjadilah 88 prinsip utama yang beliau katakanlah. Okay, seterusnya saya teruskan kepada pembentangannya. Okay, next. Okey, seterusnya saya dah membentangkan tentang kajian literature, iaitu berkaitan dengan tajuk Adab dan Akhlak Membentuk Sasiah Pelajar. Okey, next slide. Kandungan-kandungan literature kajian kami ialah pengenalan akhlak, pembagian akhlak, punca berlakunya kebutuhan akhlak dan isu semasa akhlak. Okey, pengenalan akhlak. Akhlak berasal daripada al-akhlak, iaitu kata jamak daripada perkataan al-khuluq, yang bererti tabiat, kelakuan, perangai, tingkah laku, maruah, adat, kebiasaan. Malah ia juga bererti agama itu sendiri. Okey, next slide.
Okey, pembahagian akhlak ada dua, iaitu mahmudah dan mazmumah. Akhlak mahmudah ialah perkara yang baik, manakala mazmumah perkara yang buruk yang dilaknat oleh Allah. Mahmudah antaranya ialah perbuatan baik seperti perbuatan yang dibenci oleh Allah, contoh macam syirik, menyembah berhala. Setelah itu mazmumah iaitu sifat wujub. Maafkan saya, mahmudah ialah sifat perkara yang baik, perkara yang menentang perkara yang syirik pada Allah contohnya. Manakala mazmumah iaitu sifat wujub, sombong, riak, dengki. Itu ya perkara yang buruk yang dibenci oleh Allah. Next slide. Okey, punca berlaku kerutan akhlak terdapat banyak, tetapi saya simpulkan ini kepada 3 bahagian, iaitu latar belakang sendiri, latar belakang keluarga dan pengaruh rakan sebaya, iaitu punca berlakunya keruntuhan akhlak. Next. Okey, isu-isu semasa yang berlaku di tanah air kita, iaitu di Malaysia. Terdapat universiti tempatan baru-baru ini apabila dicemari dengan tindakan seorang graduan yang tekad melakukan protes, iaitu Wong Yengke melaungkan tolak resis undur visi ini tanah Malaysia. Wong tertera gesaan supaya naib kaunselor itu meletakkan jawatan dengan mendakwa Abdul Rahman menjadi boneka kepada ahli politik. Wong berbuat demikian bagi membantah ucapan naib chancellor Universiti Tempatan. Ini isu semasa yang berlaku di baru-baru ini di Malaysia. Okey, seterusnya saya akan memberikan next slide kepada rakan saya, iaitu Muhammad Hamid Zain. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua. Seterusnya adalah kaedah metodologi kajian. Metodologi kajian merupakan kaedah dan teknik mereka bentuk, mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang boleh menyokong sesuatu kajian, iaitu merumuskan apa yang dikaji. Metodologi menerangkan cara salah satu masalah yang dikaji dan sebab sesuatu kaedah dan teknik tertentu yang digunakan. Kaedah pengumpulan data yang kami menggunakan adalah ada 3, iaitu kaedah soal selidik, iaitu kualitatif. Soal selidik adalah teknik yang biasa yang digunakan di dalam sesebuah kajian yang dijalankan kerana kaedah mudah untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki. Borang soal selidik merupakan borang yang berisi soalan serta ruangan untuk jawapan, di mana satu sampel borang digunakan untuk semua responden. Borang soal selidik hanya boleh dibina dengan merujuk kembali objektif kajian yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah kaedah rujukan, iaitu kualitatif. Kaedah ini dijalankan dengan cara merujuk kepada buku teks dan buku-buku rujukan seperti di perpustakaan untuk mendapatkan maklumat yang lebih meluas. Analisis dokumen berita dan tulisan ilmiah seperti jurnal dan buku berkaitan falsafah pendidikan kebangsaan FPK dan isu semasa, iaitu mengenai moral akhlak pelajar. Penyelidik juga menggunakan sumber rujukan internet sebagai satu rujukan bagi menjalankan kajian ini. Yang terakhir adalah instrumen kajian. Instrumen soal selidik menggunakan platform Google Form digunakan untuk mendapatkan data. Mengikut Sulaiman Ngah Razali 2002 menyatakan soal selidik merupakan kaedah yang paling mudah untuk memperoleh suatu maklumat. Kebiasaannya, soal selidik digunakan untuk mengukur sikap seseorang sama ada melalui soalan respon tetap, bebas ataupun secara terbuka, senarai semak atau skala kadar. Terdiri daripada 4 bahagian soalan berdasarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So saya pada kali ini, pada slide ini saya akan terangkan tentang cadangan. So antara cadangan pertama, tenaga pengajar perlulah menekankan lebih lagi aspek tata tertib dalam diri para pelajar agar perkara seperti ini tidak terjadi lagi serta mampu membentuk jati diri seorang pelajar. Yang kedua, institusi pengajian turut perlu memainkan peranan yang penting, iaitu sentiasa mengadakan kempen kesedaran terhadap pentingnya menjaga adab serta tata tertib. Yang ketiga, selain itu mengadakan ceramah serta mengedarkan poster-poster berkaitan amalan murni juga boleh dipamerkan di kawasan pengajian seperti sudut bacaan, perpustakaan dan juga kawasan atau ruangan yang bersesuaian. Yang keempat, ibu bapa juga turut memainkan peranan dalam membentuk amalan murni serta pembentukan akhlak anak-anak sejak dari rumah
dengan sentiasa menerapkan ilmu serta memberikan nasihat serta dorongan dalam melakukan kebaikan. Dan yang terakhir sekali, ibu bapa juga perlu sentiasa memberi peringatan tentang keburukan yang akan datang jika tidak menjaga akhlak dan tata tertib serta memberikan contoh kesan buruk kepada diri, keluarga, masyarakat, institusi dan negara seandainya mereka tidak menjaga akhlak mereka. Sekian, terima kasih. Baiklah, seterusnya adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulan, akhlak dan budi pekerti di dalam kalangan setiap pelajar maupun masyarakat sangatlah penting dalam memastikan kejayaan sesebuah negara. Tanpa akhlak yang baik, negara tersebut akan menjadi huru-hara. Dalam Akta Pelajaran 1961 telah dinyatakan bahawa Penyataan Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960 menjadi asas kepada pembentukan sistem dan dasar pelajaran kebangsaan. Ia juga menyatakan matlamat pendidikan secara ringkas untuk melahirkan warga negara yang baik dan memiliki ciri-ciri bersatu padu, berdisiplin dan terlatih. Laporan tersebut juga menguraikan ciri-ciri seorang warga negara yang baik iaitu keazaman, sanggup dan kesediaan untuk hidup bersama dalam rukun dan damai serta mempunyai kesedaran, kepribadian dan nilai-nilai sebagai rakyat Malaysia. Yang kedua, menghormati dan mematuhi undang-undang serta peraturan, bersedia, bekerja atau membuat sesuatu sehingga sempurna, menghormati hak-hak individu, mengamalkan tingkah laku yang baik dan tidak menjejaskan kepentingan orang lain. Menghormati serta mempunyai semangat memperbaiki keadaan secara membina dan bersedia berkhidmat untuk negara, dan yang terakhir boleh menyertai dengan berkesan dalam kegiatan pembangunan negara. Jadi perkara tersebut seharusnya dititikberatkan kepada semua pelajar maupun masyarakat tentang betapa pentingnya akhlak dan budi pekerti. Dalam isu yang terjadi yang dihuraikan sebentar tadi berkaitan dengan mahasiswa yang melakukan satu tindakan protes yang tidak sepatutnya dan tidak sewajarnya dilakukan ketika Majlis Istiadat Convocation berlaku. Jadi sebagai orang kata tu cara-cara untuk mengatasi benda ni di masa yang akan datang, ibu bapa di rumah dan juga guru yang mendidik serta membimbing pelajar untuk menjadi seorang yang mempunyai ciri-ciri yang dinyatakan di atas haruslah tegas dan juga menekankan berkaitan akhlak dan juga adab kepada pelajar maupun masyarakat sekeliling. Diri kita sendiri yang memilih untuk menjadi apa yang kita mahu. Jadi orang kata melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi harapan saya kepada semua pelajar dan masyarakat ialah supaya saling membantu serta menegur antara satu sama lain. Tunjukkan contoh yang baik kepada satu sama lain supaya boleh dijadikan rujukan kepada semua. Ibu bapa juga harus menunjukkan contoh yang baik, malah menjadi contoh kepada anak-anak. Tenaga pengajar juga harus memiliki peranan yang penting dalam mendidik pelajar untuk menjadi seorang insan yang berguna kepada negara. Akhir kata, perbuatan lebih berkesan dari kata-kata. Jadi kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bentangkan dapatan kajian daripada kajian kami. Okay, next. Next. Okay, bahagian A ialah demografi responden. Okay, taburan responden mengikut jantina iaitu lelaki seramai 37 orang dan perempuan seramai 20 orang. Next. Taburan responden mengikut umur iaitu dari umur 18 tahun hingga ke 31 tahun ke atas. Next. Taburan responden mengikut tahun pengajian iaitu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dan tahun keempat. Next. Taburan responden mengikut fakulti iaitu FPTV, FPTP, FKEE, FKMP, FKAP dan FSATM. Next. Bahagian B, objektif pertama iaitu menerangkan konsep falsafah pendidikan kebangsaan dan menghubungkannya dengan permasalahan akhlak dalam kalangan pelajar. Next. Soalan pertama iaitu adakah anda faham maksud falsafah
pendidikan kebangsaan negara kita. Majoriti daripada responden iaitu sebanyak 94.7% telah memilih ya untuk soalan ini. Soalan kedua, adakah sistem pendidikan masa kini dapat membendung masalah akhlak pelajar? Majoriti daripada responden iaitu sebanyak 93% telah memilih ya untuk jawapan soalan ini. Soalan ketiga, sejak akhir-akhir ini berlaku satu kejadian protes yang dibuat oleh seorang mahasiswa semasa istiadat convocation. Wajarkah pelajar berbuat demikian? Majoriti daripada responden iaitu sebanyak 96.5% telah memilih ya untuk soalan ini. Next. Bahagian C, objektif kedua, menjelaskan peranan institusi dan menyelarakan ciri-ciri pelajar yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Next. Okey, untuk soalan pertama, apakah cabaran atau halangan bagi seseorang mahasiswa dalam membentuk akhlak dan sifat diri mereka? Majoriti daripada responden telah iaitu sebanyak 59.6% telah memilih garuh rakan-rakan ke arah gejala negatif adalah jawapan kepada soalan ini. Next. Soalan kedua, bagaimanakah usaha sebuah institusi pendidikan, jadikan contohnya Universiti Tun Hussein On Malaysia, dalam membentuk budaya kepimpinan dan demokrasi? Majoriti daripada responden iaitu sebanyak 75.4% telah memilih pelajar bebas bersuara dalam apa-apa tindakan yang mereka lakukan ialah sebagai jawapan kepada soalan ini. Next. Soalan ketiga, apakah kegiatan co-curriculum dalam membentuk kepribadian pelajar semasa di institusi? Majoriti daripada responden telah memilih iaitu sebanyak 64.9% telah memilih dapat berfikir kritis, kreatif dan inovatif dalam memenuhi keperluan tenaga kerja yang produktif sebagai jawapan kepada soalan ini. Next. Soalan seterusnya, apakah seseorang tenaga pengajar bertanggungjawab dalam memupuk nilai murni dalam diri pelajar agar sasiah dapat dipelihara? Majoriti daripada responden iaitu sebanyak 98.2% telah bersetuju dengan soalan ini. Next. Soalan seterusnya, pelajar haruslah mengamalkan nilai murni, nilai moral dalam diri sejak kecil lagi seiring dengan peribahasa meluntur buluh biarlah daya terbungnya. Majoriti daripada responden iaitu sebanyak 96.5% telah bersetuju dengan soalan ini. Next. Soalan seterusnya, pelajar haruslah menerapkan nilai moral dalam setiap perbuatan mereka bagi mendidik diri mereka dengan persekitaran yang positif. Majoriti daripada responden iaitu sebanyak 98.2% telah bersetuju dengan soalan ini. Next. Maksudnya ibu bapa haruslah mengajar anak-anak mereka dengan mempraktikkan nilai moral ke dalam kehidupan seharian. Majoriti daripada responden iaitu sebanyak 98.2% telah bersetuju dengan soalannya ialah bahagian D, objektif kajian, pendapat dan cadangan mengenai akhlak dan sasiah pelajar universiti sekarang. Hasil dapatan dan maklum balas responden bagi soalan pada pendapat anda, mengapakah masih ada lagi pelajar yang berkelakuan tiada moral walaupun kementerian sudah melaksanakan falsafah pendidikan kebangsaan dalam sistem pendidikan masa kini? Menunjukkan bahawa majoriti pelajar iaitu seramai 17 orang berpendapat faktor yang menyumbang kepada pelajar yang berkelakuan tidak moral adalah kerana masih terdapat pelajar yang kurang pendedahan tentang falsafah pendidikan kebangsaan. Dapatan data menunjukkan sebanyak 4 orang pelajar berpandangan didikan agama yang lemah dalam diri pelajar yang tidak bermoral tersebut, dan kurangnya perhatian daripada ibu bapa merupakan faktor yang menyumbang kepada permasalahan tersebut. Sekian saja pembentangan daripada kumpulan kami.
Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.